Wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rimazi Izwan. Seperti mana minggu-minggu lepas, saya kali ini saya nak ulas sedikit sebanyak berdasarkan pengetahuan apa yang saya ada mengenai indeks-indeks utama di dunia, terutama sekali di Amerika Syarikat, dan juga indeks-indeks di tanah air tercinta di Malaysia, FBM KLCI dan sebagainya. Okay, so first of all kita tengok kepada indeks Dow Jones. So indeks Dow Jones all this while kita tahu dia berada dalam keadaan bullish dan dia telah membuat satu corak yang dipanggil sebagai ascending wedge. Okay, so ascending wedge ni apabila kita nampak, maka dia berkemungkinan selepas itu kita menantikan saat dia untuk membuat pullback, dan telah pun berlaku pullback tersebut pada sekitar bulan Jun 2021, dan kemudiannya dia telah menguji aras resistance. Okay, so aras resistance, zones resistance sekitar 34733 sehingga 35107, dan kemudian pada hari Jumaat lepas telah berjaya menembusi aras resistance tersebut, telah berjaya close di atas aras tertinggi iaitu pada aras 35091. Okay, itu adalah mengenai Dow Jones. Dan untuk Dow Jones, aras support dia adalah pada sekitar 33271, dan sebelum tu kita juga ada aras support sekitar 33962. Okay, so tu untuk Dow Jones. Kemudian kita lihat S&P 500, yang mana kita tahu S&P 500 sebelum ni dia mendahului Dow Jones. Okay, so itu S&P 500 dia masih lagi dalam pattern ascending wedge ni. Okay, so kita sekarang ni menantikan ataupun kita mungkin bakal menyaksikan bahawa counter ataupun indeks S&P 500, indeks S&P 500 ni untuk melakukan satu retracement. Okay, so jika retracement tu sekarang ni, kalau kita boleh jangkakan bahawa retracement tu bakal menembusi garisan bawah ni. Okay, dan sekiranya dia masih lagi berada di atas 4236.39, masih lagi okey. Okay, ini adalah merupakan aras resistance become support bagi S&P 500. So ada kemungkinan dia akan memecahkan corak ascending wedge ini untuk melakukan retracement. So jika dia memecahkan corak ascending wedge ini, maka dia akan datang mencari aras RBS, resistance become support, yang terhampir iaitu pada 4236. So itu mengenai Dow Jones dan S&P. Dan sekarang kita tengok kepada Nasdaq, counter teknologi di Amerika Syarikat. So counter teknologi di Amerika Syarikat dalam sejak daripada bulan Mei 2021 dia telah membuat peningkatan. Okay, so dia membuat peningkatan yang mendadak. Okay, kemudian dia telah membuat satu correction di sini. Okay, satu correction yang telah membuat support pada sekitar 1445.07 dan telah membuat lantunan naik ke atas, rebound naik ke atas. Okay, so rebound naik ke atas ini sekarang ni kalau kita lihat dia juga membuat bentuk, okay, bentuk ascending wedge. So kita nantikan sama ada sekiranya dia berjaya untuk break garisan apa channel ataupun apa line yang saya lukiskan ini, maka dia akan terus naik ke atas lah. Sekiranya dia gagal, maka dia akan membuat retracement, dan harus saya ingatkan kat sini bahawa dia dah bagi signal pada kita, iaitu signal divergence di sini. Okay, di mana harga meningkat. So harga meningkat dan RSI telah menunjukkan terdapatnya divergence. So ini adalah salah satu signal di mana dia mungkin akan membuat retracement dalam jangka masa yang terdekat ini. Okay, so retracement tu selagi mana berada di atas 14455 masih lagi okey lah. So dan kemudian dia akan mungkin test 14070. Itu untuk Nasdaq 100, indeks teknologi di Amerika Syarikat. Dan selepas kita tengok indeks teknologi, kita tengok kepada KLCI yang tercinta kita ni. Okay, so sebagaimana yang kita tahu sebelum ni sekitar bulan November
sehingga ke Januari 2021 dia telah membuat satu corak dipanggil sebagai inverted head and shoulder. Okay, so corak ini adalah merupakan inverted head and shoulder, di mana ia adalah merupakan satu reversal pattern. Okay, so inverted head and shoulder target X to X ia adalah pada sekitar 1452 dan sekarang ni masih lagi berada dalam keadaan downtrend. So next support yang terhampir adalah 1474. So sekiranya 1474 ni pun bocor, maka dia akan jumpa ke aras 1452. Okay, so itu untuk indeks KLCI. Dan kat sini pun kita dah nampak ada kemungkinan yang kejatuhan ini mungkin dah hampir ke penghujungnya. Okay, mungkin dah hampir ke penghujungnya kerana terdapatnya RSI bullish divergence di sini. So ini adalah satu signal ketika harga membuat kejatuhan dan kita nampak wujudnya divergence, bermaksud bahawa berkemungkinan akan berlaku satu perubahan trend dalam jangka masa yang terdekat. Itu untuk KLCI. Bagaimana dengan indeks-indeks lain? Saya akan terus ke small cap. Okay, so small cap di sini membuat inverted cup and handle. Okay, dia jatuh, dia telah break neckline, aras neckline di sini. Okay, dan datang semula untuk retest the neckline. So ini adalah aktiviti yang biasa, maksudnya apabila dia break, dia akan datang retest semula garisan yang dia telah break tu. Okay, dan jangkaan untuk small cap ini adalah untuk membuat kejatuhan sehingga ke aras lebih kurang 13,634. Namun sekiranya, sebab kat sini kita mungkin nampak satu corak dinamakan sebagai double bottom di sini. Okay, so corak double bottom ini memerlukan indeks small cap ini untuk memecah aras 15884 bagi confirmation. Okay, so setakat ini kita hanya boleh katakan bahawa indeks small cap ni berkemungkinan membuat double bottom. Selagi mana dia tidak melepasi 15884, maka dia pattern double bottom ini belum lagi confirm. Okay, setakat ini masih lagi berada dalam downtrend. Ada kemungkinan untuk dia berubah trend sekiranya dia melepasi aras 15884. Kemudian kita tengok kepada ACE Market. So ACE Market juga membuat satu corak yang sama. Okey, cuma kali ini bukan double bottom, dia adalah triple bottom. Okey, kalau kita dapat lihat di sini ada 1, 2 dan 3. So adalah merupakan triple bottom. Sekiranya dia melepasi 7477.36, maka kita mungkin akan menyaksikan indeks ataupun counter ACE melonjak naik ke atas. Okey, so kita boleh start untuk perhatikan counter di dalam indeks ACE Market. Okay, dan sebelum ni pun dia telah membuat corak inverted cup and handle dan telah melengkapkan inverted cup and handle, dan kawasan di sekitar 7096 sehingga ke 7478 ini adalah merupakan target zone di mana dia berkemungkinan untuk membuat apa yang kita panggil sebagai reversal. Okey, dan kalau kita nampak di sini juga terdapatnya apa yang dipanggil sebagai divergence. So harga jatuh. Okey, dan kemudian kalau kita lihat pada RSI di sini, indikator RSI telah membuatkan kenaikan. Okey, so itu adalah untuk ACE Market bagi pasaran counter yang di dalam ACE Market. Okey, so kemudian kita lihat pada teknologi, adakah dia mengikut indeks Nasdaq di US? Yes, dia mengikut indeks Nasdaq di Amerika Syarikat, dan dia telah melepasi aras tertinggi, iaitu sekitar 91.86%. Okey, so berkemungkinan juga dia akan datang retest this previous trend line, okey, sebelum membuat
apa yang kita panggil sebagai correction, dan correction dia akan datang untuk mencari zone resistance yang telah berjaya dilepasi pada minggu lepas. Okey, itu adalah jangkaan bagi indeks teknologi. So boleh masih lagi kita boleh write counter-counter indeks yang berada di dalam indeks teknologi. So finance, bagaimana dengan finance? Finance masih lagi membuat apa yang dikatakan sebagai correction. So masih lagi berada di dalam correction phase ini dan di dalam bentuk segitiga triangle yang besar di sini. So kita menantikan untuk indeks ataupun counter-counter perbankan kewangan di sini untuk melepasi garisan segitiga atas di sini. Okey, itu untuk indeks finance. So indeks finance seperti mana kita tahu dia berkait rapat dengan KLCI, dan kita tengok tadi KLCI pun berkemungkinan dah hampir untuk ke penghujung kejatuhan. Okey, adakah finance ataupun counter-counter finance ni mampu untuk menyokong kenaikan? Okey, bakal kenaikan bagi KLCI nanti kita akan lihat dalam seminggu dua nanti. Okey, and then plantation. Okay, so plantation terus jatuh. Okay, terus jatuh, dan sekarang ni pada minggu lepas telah, ataupun seminggu dua lepas telah membuat apa yang dipanggil sebagai bullish divergence juga. So kita boleh perhatikan counter-counter plantation. Okay, di mana dia dah membuat kejatuhan, dan kejatuhan tu pun dah melepasi 61.8% Fibonacci ratio dan near to menghampiri 78.6%. Okay, so counter plantation tu pun mungkin bakal menjadi menarik minat bagi pedagang-pedagang dan pelabur-pelabur. Okay, indeks REITs masih lagi berada di dalam keadaan downtrend. Okay, tiada apa petunjuk yang memungkinkan dia akan membuat rebound. Okay, kalau kita lihat tiada bullish divergence, RSI masih lagi normal di situ. Macam saya cakap dalam video-video saya yang lepas, kita hanya menantikan REITs, indeks REITs ini untuk melepasi garisan downtrend pertama ini. Okay, so and then kita pergi ke properties yang berkait rapat juga dengan construction. Okay, property sebelum ni pun dia dah bagi signal bullish divergence. So hanya menantikan waktu untuk dia membuat kenaikan bagi melepasi garisan downtrend line ini. Okay, so dia telah menghampiri kawasan zone RBS di sini, di mana zone RBS ini juga merupakan zone di antara 50 sehingga 61.8% Fibonacci retracement. So itu kita gunakan sebagai guideline kita. So di sini kita nampak dua guideline kita, satu merupakan Fibonacci retracement dan nombor dua dia merupakan aras resistance become support. So dua faktor yang menyokong berkemungkinan indeks properties akan membuat kenaikan lantunan. Construction. So construction, kalau kita lihat di sini aras Fibonacci ratio nya masih lagi jauh daripada 50 sehingga 61.8%, dan dia telah juga membuat apa yang dipanggil sebagai RSI bullish divergence, tetapi ia hanya sekadar retracement ke atas sahaja. Kemudian dia telah membuat dia telah memecahkan memecahkan aras support sekitar 159.44. So kita tengok sekarang ni, sebab sekarang dia berada dekat kawasan zone support. So kita tengok sama ada minggu ni dia berjaya membuat sebarang reversal candlestick, ataupun memecahkan semula 159.44. Ini adalah aras utama yang harus diperhatikan bagi indeks construction. So yang kedua, sekiranya dia lepas 159.44, dia juga memerlukan untuk melepasi 164.61. Kerana ini adalah merupakan aras resistance yang sebelum ini
Okay, jika dia lepas 164.61 berkemungkinan dia akan terus naik untuk berjumpa dengan next resistance, iaitu pada sekitar 171.38. Consumer. Okay, so consumer telah membuat corak, okay, head and shoulder di sini, dan saya masih lagi menjangkakan bahawa dia untuk jatuh lagi sehingga ke arah sekitar 530.64, ataupun kalau kita nampak kat sini dia ada support zone. Okay, so support zone dia adalah di antara, kita dapat lihat, di antara sekitar 533.79 dan juga 543.74. So saya masih lagi menantikan dia untuk sampai ke kawasan target ini sebelum membuat sebarang keputusan untuk berdagang ataupun melabur di dalam kaunter yang berada di dalam indeks consumer. Okay, transportation agak strong seperti mana yang saya cakap sebelum ini, agak strong di situ dan telah pun reach kawasan target saya. Okay, di mana dia dah reach sekitar zone 826 sehingga ke 841. So kat sini kita menantikan sebarang reversal pattern ataupun reversal candlestick. Okay, kalau kita nampak di sini, so 1, 2, 3, 4 ini adalah merupakan candlestick yang dinamakan sebagai Morning Star. Okay, so Morning Star di sini, so di mana kita ada support pada sekitar aras 833.833. So ini adalah arah support yang terhampir sekarang ni. Okay, dan dia telah pun memecahkan confirmation, iaitu pada 844.46. Tapi kalau anda yang konvensional, okay, yang nak pastikan betul-betul, dia perlu memecahkan aras 858.92 untuk confirmation yang trend tu akan berubah. Sekarang ni dia hanya memberikan signal potential trend reversal sahaja. Okay, and then kita lihat pada healthcare, mana healthcare minggu lepas dia dah break. Okay, so dia dah break apa yang dipanggil sebagai support di sini. Okay, so dia dah break support pada 2715.09. Dia dah break support dan kita lihat sekiranya dia berjaya rebound semula naik ke atas. Okay, so healthcare macam sebagaimana kita tahu, dah apa orang kata, has been in a downtrend mode for some time. Okay, so sekarang ni dia telah memasuki kawasan zone apa? Zone di antara 50 sehingga 61.8%. Bermaksud kita menantikan satu reversal. Okay, reversal candlestick ataupun reversal pattern ataupun apa yang kita panggil sebagai divergence di sini. Okay, so ini kita letak sebagai target zone kita. So dia telah sampai ke dalam target zone kita. So itu untuk healthcare. And then industrial products masih lagi strong, namun okay, kita nampak di sini ada terdapatnya corak apa yang kita panggil sebagai inverted cup and handle. So ada inverted cup and handle di sini dan masih lagi bertahan di atas aras neckline. Okay, so selagi mana dia tak break, maksudnya pattern tersebut tidak confirm. Okay, so aras support bagi industrial product sekarang ni berada pada sekitar 184.57 dan berkemungkinan dia akan berada dalam keadaan sideways. So kalau kita dapat lihat di sini, okay, so sekarang ni berkemungkinan besar dia akan bergerak dalam bentuk sideways. Okay, so itu bagi industrial products. And then kita tengok energy masih lagi dalam keadaan downtrend, walaupun harga minyak, tak silap saya pun nanti kita akan lihat
telah membuat retracement iaitu ke bawah. So sekarang ni apa yang kita nantikan, okey, harga telah turun ke bawah dan sekarang berada di dalam kawasan di antara 50 sehingga 61.8. Kita menantikan sekiranya terdapat any rebounds, okey, any rebounds bagi counter energy. Dan kalau kita tengok RSI pun sudah berada di kawasan yang dipanggil sebagai terlebih jual ataupun oversold. So kita mungkin akan dapat lihat satu rebound dahulu, technical rebound, sebelum kita confirmkan sama ada technical rebound tu akan menjadi satu reversal ataupun tidak. Okay, so itu adalah untuk energy. Dan kalau kita lihat kepada Brent oil, kalau kita tengok pada Brent oil sekarang ni, seperti mana yang saya cakap pada dalam video-video saya yang lepas, Brent oil sedang menghadapi satu resistance yang kuat. Okey, di mana ini yang garisan yang berwarna biru ni adalah merupakan garisan downtrend line yang sejak bertahun lamanya, iaitu sejak daripada 2008. Okey, sejak daripada 2008 nampaknya dia macam tak lepas lagi, okey, untuk memecahkan downtrend line ini. Okay, so sekiranya dia berjaya lepas garisan downtrend line ni, itu memang akan lagi menarik lah untuk counter-counter yang berasaskan ataupun berada di dalam sektor energi. Okay, so ini nampaknya dia jive ataupun berkadar langsung dengan indeks energi di Malaysia. Okay, so itu sahaja review saya bagi indeks-indeks utama dan indeks di Malaysia. So jika anda dapati bahawa review ini bermanfaat untuk anda, sila kongsikan dengan sahabat-sahabat anda, like, share dan komen. Sekian, terima kasih.